Hai, Assalamualaikum. Okey, anak benih dah sampai. Anak benih siakap dengan 2 kilo pellet untuk starter. Hari ini kita akan masukkan 100 ekor anak benih ikan siakap putih ke dalam tangki ni. Dan kebiasaan yang sebelum saya lepaskan anak benih ni, apa yang saya akan buat? Saya akan letakkan plastik yang ada anak benih ni dekat dalam tong ni. Kita biarkan macam ni supaya suhu air dengan suhu dalam plastik bag ni sama. Dan tujuan saya buat macam ni adalah supaya ikan ni tak mengalami kejutan, sebab suhu air dalam tangki ni dengan suhu dalam plastik ni tak sama. Jadi kalau perbezaan suhu ni, ikan akan mengalami kejutan, mungkin ia akan stres. Biasanya saya akan letak lebih kurang dalam 5 hingga 10 minit. Jadi sekarang kita akan lepaskan anak benih ni. Bismillahirrahmanirrahim. Saiz anak benih ni 2.5 inci, seko harga dia RM1.80. Inilah anak benih ikan siakap saiz 2.5 inci. Nampak sihat, alhamdulillah, cergas, nampak aktif. Okey, tadi mungkin nampak tak jelas sangat kan anak benih, tapi saya tak nak ganggu sangat. Kejap lagi saya akan tunjukkan lagi sekali daripada dekat rupa anak benih ikan siakap ni, sebab mungkin ada yang tak pernah tengok benih ikan siakap. Dan saya tak nak kacau sangat sebab ikan ni semalam dari pukul 12.30 malam bertolak daripada Benut sampai pagi tadi saya ambil dekat 2 UPM dalam pukul 8 pagi, dekat 8 jam dalam perjalanan. So saya takut dia stres, saya tak nak kacau dulu. Kita bagi dia relax dulu dalam tangki ni. Kejap lagi baru kita tengok balik. Jadi sebentar tu saya akan tunjuk kepada tuan-tuan perkembangan terkini apa yang saya dah buat dekat sistem ni, dari segi piping dan juga sistem tanaman. Kemudian baru tengok balik anak benih nanti. Sekarang ni cuaca memang tak menentu, kejap-kejap panas, kejap hujan. Pagi tadi masa pergi ambil anak benih hujan, sekarang ni dah panas. Jadi sebab tu dekat atas ni sekarang saya dah pasangkan jaring hitam ni untuk kurangkan kepanasan supaya cahaya matahari tak direct kepada tangki. Kita mulakan dulu dengan sump tank. Ni adalah sump tank untuk sistem ni, dan dekat sump tank ni saya dah pasangkan sistem aquaponik, sistem tanaman secara aquaponik dekat atas ni dengan menggunakan gutter. Dan cara untuk buat sistem gutter ni, tuan-tuan boleh tengok video sebelum ni, saya akan letakkan link dekat atas ni. Dan kelebihan sistem gutter ni, kita boleh jimatkan penggunaan leca ball, sebab dalam sistem gutter ni kita tak gunakan banyak leca ball. Dan untuk media tanaman ni, selain daripada leca ball, bahan ataupun media alternatif yang tuan-tuan boleh gunakan sebagai media tanaman adalah batu sungai. Cuma kelebihan leca ball ni berbanding dengan batu sungai, sebab leca ball ni dia bukan saja berfungsi sebagai media tanaman, tapi dia juga boleh jadi perumah untuk bakteria. Tapi untuk dalam sistem kita tak ada masalah sebab kita dah ada biofilter sebagai perumah untuk bakteria. Dan kalau kita nak bandingkan kadar pertumbuhan dengan menggunakan leca ball dengan batu sungai, tak ada perbezaan. Tapi jangan sekali tuan-tuan gunakan batu konkrit ataupun crush rock, sebab untuk batu konkrit dia cenderung untuk naikkan pH. Dan lagi satu, batu tu dia mudah hancur, jadi boleh menyebabkan sistem kita ni ataupun siphon ni mudah tersumbat. Selain pada tu, kalau tuan-tuan gunakan batu sungai ni, untuk stand ni tuan-tuan kena buat lebih solid lah, sebab batu sungai dia lebih berat kalau kita nak bandingkan dengan leca ball ni. Dan untuk tempoh penggunaan leca ball ni memang kita boleh gunakan sampai bila-bila, dia takkan rosak. Cuma sekarang ni agak susah nak dapat leca ball. Dan selepas ni pun kalau saya nak set up lagi sistem yang baru, saya akan gunakan batu sungai. Tapi kalau kita dapat leca ball, saya akan gunakan leca ball lah. Okey, untuk pump dan juga piping, kita punya water pump ada dalam sump tank ni, dan kita akan pump air daripada sump tank masuk ke dalam takung tanaman dan masuk ke dalam kita punya main tank yang ada ikan siakap tadi. Water pump ada dekat bawah ni, dekat dalam tangki ni, tapi saya matikan dulu sebab kalau saya on, air keluar bunyi agak bising, akan mengganggu audio video ni. Saya matikan dulu, tapi kejap lagi saya akan tunjukkan. Kemudian dekat sini saya buat satu diversion. Tujuan diversion adalah untuk mengurangkan tekanan air ataupun kelajuan air. Dan bila kita buka valve ni macam ni, air akan keluar juga ikut sini, dan secara tak langsung air yang naik ni adalah lebih perlahan. Dekat atas ni saya pasangkan satu elbow, yang ni pergi ke kita punya main tank ataupun tangki yang siakap. Dan dekat belakang ni ada lagi satu T. T ni pergi ke belakang dan naik ke atas ke dalam kita punya tangki tanaman. Daripada bawah tadi naik ke atas, masuk ke dalam kita punya tangki ataupun kita punya takung tanaman. Kat sini kita ada 4 gutter, dan setiap gutter saya pasangkan dengan ball valve. Ini semuanya saiz 15 mm. Dan untuk pipe daripada pump ni semuanya pipe 15 mm. Dan kebiasaannya daripada dulu saya buat aquaponik ni, saya tak pernah gunakan gam. Daripada tahun 2012 saya buat, saya tak gunakan gam. Tapi kali ni saya terpaksa gunakan gam. Saya tak nak ambil risiko mungkin pipe tercabut dan sebagainya. Sebab saya nak tinggal sistem ni selama seminggu, saya nak balik kampung nak raya. Jadi kali ini saya gunakan gam. Dan fungsi setiap ball valve ni adalah untuk mengawal kelajuan air yang akan masuk ke dalam gutter ni. Kita tak nak terlalu kuat, kita tak nak terlalu perlahan. Kalau terlalu kuat air yang masuk ke dalam gutter ni, siphon akan cepat berlaku dan siphon takkan stop. Tapi kalau air terlalu perlahan, terlalu slow, siphon mungkin tak akan terjadi. Setiap gutter ni ada bell siphon sendiri, sebab gutter ni dia tak bersambung, semuanya berasingan. Dan fungsi bell siphon ni adalah untuk flushing air. Bila air dah semakin tinggi, dah penuh, dia akan flush, dan air ni akan keluar dengan laju, dengan cepat masuk balik ke dalam kita punya sump tank. Dan lagi satu pipe daripada pump tadi,
masuk ke dalam kita punya main tank ataupun tangki siakap. Tapi ni belum siap lagi, saya kena buat support. Saya tak nak nanti kalau ada benda jatuh tadi, pipe ni akan patah. Dan untuk pipe ni pun saya gunakan gam juga. Untuk biofilter, pagi tadi lepas sahur saya dah ambil bacaan amonia. Amonia memang agak tinggi walaupun benih ikan kita baru masuk pagi tadi, tapi dalam ni memang dah ada ikan tilapia, sebab tu kita ada amonia dalam sistem ni. Dan sebelum ni saya belum masukkan lagi apa-apa EM, dan hari ni baru saya akan masukkan EM4+. Dan kalau tengok pada bacaan amonia ni, sekarang ni amonia pada tahap lebih kurang dalam 2 ppm, memang agak tinggi. Jadi hari ni saya akan masukkan EM4+ ni dalam kita punya biofilter ni. Oh, ini dia punya bau memang menusuk kalbu, memang best. Dan sebenarnya memang dah lama saya gunakan EM ni. Memang betul-betul berkesan. Daripada dulu saya pernah test, daripada 4 ppm amonia boleh turun sampai kosong. Jadi saya memang yakin dengan EM ni. Jadi kita akan masukkan. Dan untuk sukatan ni kali kurang 1 ml EM ni adalah untuk 1 liter air. Dan sekarang ni dalam sistem kita dalam 1000 liter lebih, jadi kita kena masukkan 1 liter EM. Dan satu botol ni 500 ml. Jadi saya perlukan 2 botol. EM ni selain daripada sebagai sumber bakteria baik yang akan bantu kita untuk tukarkan amonia kepada nitrit dan juga nitrit, dia juga boleh membantu untuk pembesaran, menaikkan selera makan kita punya ternakan, menjernihkan air, menstabilkan pH, dan banyak lagi kelebihan EM ni, bukan setakat sumber bakteria saja. Jadi kita akan masukkan 2 botol EM ni. Okey, tentang EM ni selalu orang tanya, boleh tak saya nak gantikan EM ni dengan PSB, saya gunakan benda tu, nak gunakan benda ni. Okey, cerita dia macam ni. Bagi saya lah, kalau benda tu memang dah terbukti berkesan, saya tak akan ambil risiko untuk gunakan benda yang lain. Jadi recommendation saya, kalau tuan-tuan perlukan sumber bakteria, gunakanlah benda yang kita dah test, yang kita tahu berkesan, dan jangan ambil risiko nak gunakan benda yang lain yang belum tentu berkesan. Untuk dapatkan EM4+ ni, saya akan letakkan link dekat bawah dekat video description untuk tuan-tuan buat pembelian. Jadi sekarang saya akan tunjukkan pada tuan-tuan rupa anak benih ikan siakap ni dengan lebih dekat. Sebenarnya saya tak suka sangat nak kacau anak benih ni sebab kita tak nak nanti ikan ni stres. Inilah dia benih anak ikan siakap, dan benih-benih ni memang sangat aktif, semuanya sihat, sebab tu susah saya nak tangkap lagi. Ini saja yang berjaya saya tangkap. Dan untuk tuan-tuan dapatkan anak benih ikan siakap ni, saya akan letakkan nombor telefon Encik Syahrizan daripada Benut Aquamarine untuk tuan-tuan order benih siakap ni. Semuanya nampak sihat, tak ada penyakit. Dan kebiasaan penyakit yang ada pada benih ikan siakap ni adalah white spot dan juga masalah reput ekor. Okay, dan kalau kita tengok dalam tangki ni pun air pun dah semakin jernih, dah semakin cantik. Dan tadi kita dah tambah EM, dan akan bantu lagi untuk menjernihkan air. Dan sebenarnya untuk sistem ternakan ni, kita tak perlukan air jernih sangat pun. Yang penting air dalam kita punya sistem ternakan ni tak mengandungi amonia yang tinggi, sebab amonia tu bahaya dan ikan boleh mati kalau amonia tinggi. Dan kalau setakat air keruh, air tak jernih, tak ada masalah, jangan risau. Yang penting air tu berkualiti, tak ada masalah amonia. Kau tengok fish? Hah? Itu fish kecil. Oh, baby fish. Baby fish ke kecil food? Makan kecil food, okey. Okey, untuk makanan utama yang saya bagi dekat ikan siakap ni dan juga ikan tilapia buat masa sekarang ni adalah pellet. Dan untuk siakap ni saya masih belum jumpa lagi apa makanan alternatif yang kita boleh bagi kepada ikan siakap ni untuk menggantikan pellet. Dan untuk anak benih ni, of course lah kita gunakan pellet yang paling halus ataupun starter. Dan kebiasaannya pellet yang siakap ni sebab kita nak ikan ni cepat besar, jadi kita gunakan pellet yang high protein. Tapi masalahnya kita kena berjaga-jaga. Bila ada lebihan makanan yang tak habis, memang kita kena buang, sebab pellet yang high protein ni dia boleh menyumbang pada amonia yang tinggi ataupun amonia spike. Jadi kena jaga betul-betul. Ikan memang cepat besar tapi amonia pun mudah naik. Jadi kena pastikan dalam sistem ni kita kena ada biofilter yang berfungsi dengan baik. Kalau kita punya biofilter kurang berfungsi, masih lagi tinggi amonia, kita masukkan EM. Dan untuk penggunaan EM tu, selalu orang tanya berapa lama sekali nak masukkan EM. Apa yang saya buat, kalau saya cek amonia tinggi, baru saya akan tambah EM dalam kita punya biofilter. Ataupun kalau tuan-tuan nak buat berkala pun boleh juga, mungkin 2 minggu sekali ataupun sebulan sekali tambah EM dalam biofilter. Cerita pasal makanan, tuan-tuan pun sedia maklum, selepas ni saya nak balik kampung, saya akan tinggalkan semua ternakan yang dekat sini. Takkan nak balik kampung kan, tangki besar macam ni, kalau boleh kucing boleh bawa balik kampung. Jadi apa yang akan jadi nanti, untuk bagi makan ikan dekat sini, saya akan gunakan auto feeder. Saya akan DIY auto feeder ni ada dekat sini. Yang ni dalam next video saya akan tunjukkanlah macam mana cara untuk buat auto feeder ni untuk bagi makan ikan ni secara automatik. Kita akan gunakan timer. Yang ni dalam next video. Dan lagi satu, saya perlukan kaedah ataupun cara untuk saya monitor sistem ternakan ni semasa saya dekat kampung nanti. Saya nak tengok aras air, saya nak tengok auto feeder ni sama ada
ada makanan yang keluar ataupun tak, dan ada tak lebihan makanan yang tak dimakan oleh ikan. Sebab kita tahu lebihan makanan tu kita kena buang, ataupun kalau kita tengok makanan masih ada tapi ikan tak makan, kita akan stop auto feeder. Dan tu semua saya kena cari kaedah untuk atasi masalah tu lah. Dan untuk saya pantau, untuk saya tengok daripada kampung ni, saya akan gunakan CCTV. Ni CCTV yang saya akan gunakan untuk tengok sistem ternakan daripada kampung nanti melalui handphone. Dan kelebihan CCTV ni, sebab CCTV ni untuk power dia gunakan solar panel. Solar panel ada kat sini. Dan saya dah test CCTV ni lebih kurang dalam 3 minggu lebih. Setakat ni berfungsi dengan baik dan saya yakin CCTV ni boleh bantu saya untuk pantau sistem ternakan ni. Yang ni pun saya akan buat satu video khas tentang CCTV ni. Jadi setakat ni anak benih kita dah masukkan. Dalam next video saya akan tunjukkan cara untuk tuan-tuan buat DIY auto feeder dan macam mana cara untuk pasangkan CCTV untuk kita pantau sistem ni. Tak kira dekat mana kita berada pun, kita masih boleh lagi tengok sistem ternakan ni. Kita boleh tengok sama ada sistem ni berfungsi dengan baik ataupun tak. Kita boleh tengok pam hidup ataupun tak. Sebab bubble oksigen ni memang kita boleh nampak daripada kamera. Kita boleh nampak dengan jelas. Jadi kalau kita nampak ada bubble oksigen tu, maksudnya tak ada masalah power pam semua running dengan cantik. Dan air yang keluar dekat sini pun kita boleh nampak nanti. Dan insya-Allah kalau sempat saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan macam mana cara untuk kita tambah air dalam sistem ternakan ni hanya dengan menggunakan handphone. Jadi maksudnya kalau kita dekat kampung pun, kita masih lagi boleh tambah air dalam kita punya sump tank hanya dengan menggunakan handphone saja. Jadi sekarang saya akan hidupkan pump, dan untuk backup power pun saya belum tunjuk kepada tuan-tuan lagi macam mana keseluruhan backup power untuk sistem ni. Okey, pump dah hidup. Kita tengok pula dalam main tank. Dalam main tank pun air dah masuk. Okey, air pada biofilter pun dah mula masuk balik ke dalam sump tank. Inilah perjalanan sistem ni. Okey, nampaknya sampai setakat ni saja untuk video kali ni. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Aquaponics Malaysia. Jumpa lagi. Assalamualaikum.